Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PRN 17 Sabah sudah menghampiri penentuannya. Kemarin sudah undian atau hari ini undian awal telah pun dilakukan. Pilihan raya pengundian akan berlangsung pada 29 November ini. Tetapi pada hemat dan pemerhatian di lapangan, khususnya lapangan media sosial, sudah boleh dapat dijangka siapa yang memenangi pilihan raya negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu survey yang telah dibuat oleh seorang rakan yang juga merupakan penganalisis politik. Beliau penganalisis politik bebas. Maksudnya dia tidak menyebelahi mana-mana pihak, mana-mana parti politik yang bertanding dalam negeri Sabah. Jadi, survei yang dia buat itu bolehlah kata boleh dipercayai. Menurut keputusan survei itu, yang mengejutkan kita sekarang ialah kononnya parti yang sedang mendahului undian, yang beliau kata sedang mendahului undian, khususnya untuk undi awal, beliau kata PH dan BN sedang mendahului. Saya cuba berfikirlah, saya cuba menghormati keputusan rakan tersebut, rakan pengulas politik tersebut. Saya cuba berfikir dari sudut mana dia boleh katakan Pakatan Harapan Barisan Nasional sedang mendahului. Jadi akhirnya saya dapat jawaban. Kata beliau, yang sekarang confirm boleh menang, itu sebabnya boleh dikatakan mendahului katanya, ialah Pakatan Harapan dan BN. Ada beberapa kawasan yang ditandingi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, boleh kata sudah otomatik boleh menang sebab mereka tidak mempunyai pesaing. Manakala kedua, apa yang menjadi sebab beliau menyatakan begitu ialah kerana beliau kata dapat dilihat Barisan Nasional Pakatan Harapan tidak diserang dalam kempen-kempen pilihan raya yang sedang berlangsung sekarang. Yang sedang rancak berlegar di sana-sini ialah tentang propaganda ataupun gelombang tolak Parti Malaya. Tetapi dalam pada itu tidak ada mana-mana kempen daripada calon-calon yang lain membuat serangan-serangan terhadap Pakatan Harapan dan BN dengan harapan bahawa gelombang menolak Parti Malaya itu sudah membantu mereka. Tetapi nampaknya benda itu belum confirm lagi. Satu perkara lagi, kalau kita lihat di dalam mana-mana pertarungan di mana-mana penjuru yang sedang beraksi tembak-menembak, serang-menyerang adalah antara Parti Warisan dengan Parti GRS dan juga parti-parti kepecahan yang lain seperti STA, KDM dan juga Parti SAPP serta PBS. Manakala Parti Pakatan Harapan BN pula kurang diserang. Jadi ada pepatah kata, gajah sama gajah bergaduh, akhirnya tikus senang hidup di tengah. Mungkinkah itu boleh berlaku? Barisan Nasional Pakatan Harapan boleh menang kerana perpecahan undi antara KDM, R, Kadazan Dusun, Murut dan Rungus. Ini boleh berlaku. Perpecahan undi antara KDM atau KDMR boleh membawa keuntungan kepada Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kalau di bandar, boleh kata mungkin besar kemungkinan Pakatan Harapan boleh menang dengan calon DAP dan PKR. Tetapi di kawasan separa bandar masih berlaku pertempuran sengit antara Warisan, GRS dan parti-parti yang lain. Manakala Perikatan Nasional pula amat sedih apabila penanalisis politik menjangkakan Perikatan Nasional boleh menang tetapi tidak lagi seperti pilihan raya yang lepas. Gelombang Perikatan Nasional sudah tidak nampak apa-apa lagi, bahkan tidak meninggalkan apa-apa lagi. Lebih-lebih lagi ditambah pula dengan isu roti Gardenia dan isu serangan-serangan daripada Malaya, khususnya Parti PAS di Sabah. Kehadiran pemimpin-pemimpin PAS di Sabah sebenarnya tidak membawa banyak makna, kata rakan. Beliau kata kehadiran pemimpin-pemimpin PAS itu hanya menambahkan luka, hanya menambahkan kesusahan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Ada juga betulnya apa yang dikatakan itu, kerana
Parti PAS, khususnya Parti PAS, memang sukar diterima oleh rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apa yang dijangka sedang berlaku sekarang ialah sebenarnya Pakatan Harapan Barisan Nasional sedang mendahului, manakala Warisan juga sedang bersaing sengit dengan GRS. Jadi secara kesimpulannya saya boleh katakan begini, kita tidak akan tahu lagi siapa yang akan menjadi kerajaan menjelang pilihan raya negeri ini. Silap-silap hari bulan akan ada gabungan kerajaan perpaduan lagi. Tinggalkan komen Anda, jangan lupa. Kita jumpa lagi, bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini Tun Mahathir membuat satu kenyataan yang menunjukkan dia sudah tidak berpengaruh, dia sudah terdesak dan dalam keadaan yang amat-amat kritikal. Mahathir menuduh Anwar Ibrahim sebagai lebih buruk daripada orang yang dia mau reform. Semua ini keluar daripada mulut Tun Mahathir yang nampaknya makin takut dia tidak didengar orang lagi. Tuan dan puan-puan sekalian, ramai yang menyatakan dan mencadangkan supaya Tun Mahathir segeralah berundur daripada dunia politik. Tuan-tuan, Mahathir sebenarnya sudah nazak dari segi pengaruh politik. Mahathir juga sebenarnya sudah kritikal dalam sokongan rakyat. Dan paling penting dan paling tidak disukai oleh Mahathir ialah kini beliau tidak lagi relevan dan perlu berehat panjang dari politik, berehat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tepatlah apabila kita memberikan tajuk kepada ulasan ini, Mahathir sudah tidak relevan, pengaruh politik nazak dan kritikal. Sekali lagi Mahathir muncul di media sosial, mengkritik, menyerang dan memberi amaran kononnya Malaysia menuju kehancuran. Semuanya berbalik kepada beliau. Bukan Malaysia yang menuju kehancuran kerana fakta-fakta yang sedang kita lihat menunjukkan Malaysia bukan hancur tetapi makin menuju kepada kegemilangan asalnya, pemulihan sepenuhnya Malaysia. Lihat saja nilai mata wang Malaysia yang kini menjadi semakin kukuh berbanding mata wang yang lain. Tuan-tuan, kali ini sesuatu lain berlaku. Sesuatu yang Mahathir tidak pernah alami sepanjang hidup politiknya. Kini rakyat tidak peduli Mahathir lagi. Lebih rakyat mempedulikan apa yang Sanusi cakap berbanding Mahathir. Orang lebih percaya apa yang Papagomo cakap berbanding Mahathir. Paling menyedihkan, tuan-tuan dan puan-puan,
Papagomo yang hanya suka memfitnah, kini lebih dipercayai berbanding Mahathir atau lebih didengar berbanding Mahathir. Lihat saja dalam podcast ataupun dalam ruangan media sosial. Walaupun Papagomo cakap seakan-akan matahari boleh menjadi bintang, mereka percaya kepada Papagomo. Papagomo kata 1 Jumaat lagi kerajaan ini akan tumbang. Pengikut dan yang taksub dengan Papagomo percaya pula. Tapi bila Mahathir cakap Anwar akan tumbang, 1 orang pun tiada lagi yang percaya, bahkan Mahathir dikecam hebat. Begitulah pengaruh Mahathir yang sudah hancur dan bukan negara ini yang menuju kehancuran. Kali ini sesuatu lain berlaku. Rakyat tidak peduli lagi Mahathir. Rakyat tidak terpengaruh lagi dengan Mahathir. Suara Mahathir tidak lagi bergema. Tuan-tuan dan puan-puan, politik menyawa-nyawa ikan. Dulu, setiap kali Mahathir bercakap, negara berhenti sekejap. Ucapan dia boleh menjatuhkan kerajaan, mengubah sejarah, membentuk masa depan negara. Tapi kini hari ini, apa yang berlaku? Hanya segelintir yang mendengar atau mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang mahu dengar dan yang lain lebih kepada mengeluh. Aduh, Mahathir lagi, kata mereka. Setiap kali Mahathir mengeluarkan kenyataan, orang akan mula mengeluh mengatakan, aduh, Mahathir lagi, lagi-lagi Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, influencer politik Mahathir kini berada pada tahap nyawa-nyawa ikan. Nazak dari segi sokongan rakyat. Suaranya semakin perlahan dalam politik Malaysia. Bukan kerana umur, tetapi kerana rakyat sudah jemu dengan politik lama. Tuan-tuan, pukulan ini pukulan terakhir kepercayaan rakyat. Kritikan Mahathir terhadap kerajaan sekarang tidak lagi memberi impak besar. Kenapa? Sebab rakyat Malaysia termasuk Sabah masih ingat, dia pernah jadi 2 kali Perdana Menteri. 2 kali gagal menghabiskan penggal. Perdana Menteri paling lama tapi masalah negara masih banyak. Janji perubahan dulu banyak tidak berlaku. Politik U-turn, parti silih berganti. Dan akhirnya kembali mengkritik orang yang dia sendiri naikkan. Mahathir cakap Anwar lebih buruk. Ramai pula menjawab, Tun cukup sudah. Rakyat pun sudah penat. Politik Mahathir kini berada pada tahap kritikal. Hampir tiada denyut kepercayaan lagi. Bahkan ada yang kata, kalau Mahathir cakap Anwar lebih buruk, sebenarnya Mahathir lagi lebih buruk, kata mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat sudah kebal dan tidak terpengaruh. Rakyat hari ini sangat jauh berbeza berbanding zaman Tun Mahathir. Rakyat pada hari ini sangat pintar dan mempunyai celik politik yang luar biasa. Dulu serangan Mahathir menimbulkan tsunami politik. Hari ini ia hanya menjadi meme di TikTok, bahan sindiran, gurauan di media sosial, dan berita yang dibaca tanpa emosi. Apa yang Mahathir sebutkan kini bukan jadi tsunami politik, tetapi menjadi tsunami ejekan dan sindiran. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat sekarang ini sudah imun dengan naratif Mahathir. Apa yang Mahathir cakap, rakyat sudah sendiri menolak. Tidak perlu dinafikan oleh sesiapa, rakyat sudah menolak sendirinya. Kerana rakyat sudah nampak, politik Mahathir tidak membawa masa depan. Politik Mahathir hanya membawa masa silam. Politik Mahathir bukan lagi mencorak negara, tapi hanya mencorak drama. Itu sebabnya Mahathir betul-betul tidak mampu lagi mempengaruhi rakyat, menarik sokongan rakyat. Mahathir sudah tidak relevan dalam lanskap baharu. Tuan-tuan, lanskap politik Malaysia sudah berubah jauh. Rakyat Malaysia, terutama generasi muda, tidak lagi melihat Mahathir sebagai tokoh masa depan. Sosoknya kini dilihat sebagai tokoh lama politik, pemimpin yang sudah tamat era. Suara tidak lagi mencerminkan realiti semasa.
Bayangan masa lalu yang cuba relevan kembali. Kebenaran paling pahit, politik Malaysia sudah bergerak ke depan tanpa Mahathir. Dengan kata lain, tanpa Mahathir pun politik Malaysia sudah bagus dan sudah dapat mandiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi apa maksud semua ini? Mahathir bukan saja sedang nazak sebagai seorang manusia, tidak. Tuan-tuan, Mahathir bukan sedang nazak sebagai seorang manusia, tetapi sebagai tokoh politik. Pengaruh beliau sudah diambang kritikal. Relevansinya berada di penghujung nyawa dan mungkin sudah tiba masanya Mahathir lakukan apa yang paling jarang dia buat sepanjang hidup, yaitu berehat dan bersara. Lepaskanlah Mahathir, biarkan Malaysia bergerak tanpa bayang beliau. Era Mahathir kini sudah tamat, boleh kata selamat tinggal Mahathir, bye-bye Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye.